Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi petang 30 Mac 2020 bersama saya Nur Azira Abdul Kadir. Memulakan Buletin UKAS edisi petang dengan langkah-langkah strategik Kerajaan Sarawak dalam mendepani pasca COVID-19. Kerajaan Sarawak mengambil langkah strategik dalam memastikan kelangsungan dan kestabilan ekonomi negeri selepas pandemik COVID-19. Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Haji Openg berkata, pentadbiran kerajaan negeri mengutamakan pendekatan yang terbaik untuk mengimbangi kesan ekonomi daripada krisis wabak tersebut. Memang sudah ada roadmap hingga ke tahun 2030. Yang itu akan terus berjalan. Yang kita buat hari ini adalah short term, jangka pendek untuk membantu rakyat. Tetapi dalam keadaan yang sedemikian, apa yang perlu ialah kita pulihkan consumption kita. Di samping itu kita laburkan juga investment kita dalam perkara-perkara yang strategik, termasuklah bangunan sekolah, jalan raya, bekalan api, bekalan air. Ini akan memberikan impak kepada ekonomi kita, termasuklah pertanian, pelancongan dan seterusnya selepas COVID-19 ini. Kita mesti ada apa dikatakan pendekatan roadmap yang strategik selepas ini. Berbicara semasa program bicara naratif COVID-19 dalam RTM pada Ahad, Ketua Menteri menambah pakej bantuan khas Sarawakku sayang akan dikaji semula terutama berkaitan dengan sektor perniagaan kecil selepas Perintah Kawalan Pergerakan PKP dilanjutkan. Saya akan menilai semula sektor-sektor yang harus kita bantu sebab penjajah kecil akan tidak dapat berniaga 2 minggu lagi. Dan juga banyak sektor-sektor yang lain umpamanya pengeluaran supaya tidak menjejaskan mereka yang bekerja. Saya akan lihat perkara ini walaupun kerajaan pusat di bawah dasar prihatin telah memberi wang kepada mereka, mungkin ada yang tercicir. Maka kerajaan negeri akan membantu yang tercicir. Dalam pada itu, beliau juga berkata, selain menggunakan sistem yang sedia ada, jawatan kuasa khas di bawah Setiausaha Kerajaan Negeri akan dibentuk untuk memastikan golongan sasar mendapat bantuan daripada pakej bantuan khas Sarawakku sayang. Maka kita gunalah sistem yang ada sekarang ini, yang digunakan oleh Kerajaan Persekutuan melalui Jabatan Senarai di Jabatan Inland Revenue. Dan kita gunakan, dan kita ada pasokan di bawah Setiausaha Kerajaan Negeri kita dengan pegawainya untuk mempunyai satu sistem khususnya yang 645 juta ini yang kita hendak agihkan mulai daripada bulan April. Beralih ke perkembangan penghantaran bantuan makanan, Kerajaan Sarawak akan bekerjasama dengan Angkatan Tentera Malaysia ATM untuk penghantaran bantuan makanan ke kawasan pedalaman yang jauh serta rumit. Timbalan Ketua Menteri Sarawak merangkap pengerusi Jawatan Kuasa Kecil Rantaian Bekalan Makanan, Datuk Amawang Tengah Ali Hassan berkata, sebelum ini Ketua Menteri telah meluluskan peruntukan berjumlah RM16.4 juta untuk membekalkan makanan asas kepada golongan sasar di seluruh negeri. Supaya barang-barang ini akan dapat dihantar kepada distribution center, the main distribution center. For example, like Mulu constituency in Bario. So the main distribution center will be Bario itself, di lapangan terbang Bario itu. Dan ini akan kita berharap akan dapat kerjasama daripada ATM, Angkatan Tentera Malaysia, dan ianya supaya dapat cepat kita nak edarkan barang ini. Bercakap dalam sidang media di Kuching pada Isnin, beliau memberitahu Jawatan Kuasa Kecil Rantaian Bekalan Makanan turut memastikan semua 800 buah pusat jualan atau kedai runcit yang telah dikenal pasti di negeri ini mempunyai bekalan makanan yang mencukupi. Point of sales. There are about 800 altogether, and mainly in the rural areas. Dan kita telah pun berusaha
dengan kerjasama KPDN HAP Negeri Sarawak untuk memastikan bahawa setiap point of sales ini akan ada barang makanan yang cukup. Ada barang makanan yang cukup. Berarti mereka ada tempat untuk membeli barang makanan. Laporan seterusnya, Yang di-Pertua Negeri Sarawak Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud menyumbangkan pelbagai peralatan perubatan dan keperluan bagi kegunaan wad rawatan rapi di Hospital Umum Sarawak HUS pada Isnin. Tun Abdul Taib menyumbangkan 1 unit portable ultrasound linear probe, 5 unit alat anti-DVT, 2 unit fiber optic scope dan 2 unit string pump yang berjumlah RM120,500 untuk kegunaan wad rawatan rapi dalam usaha merawat pesakit COVID-19. Selain itu, beliau juga menyumbangkan 700 pek makanan dan air mineral kepada bilik gerakan IPK Sarawak untuk diagihkan kepada petugas-petugas PDRM, ATM dan rela yang bertugas sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan. Berita seterusnya, Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Peringkat Bahagian Limbang telah memutuskan mulai Isnin, Pasar Tamu dan Pasar Limbang di Limbang akan beroperasi semula. Timbalan Menteri Pengangkutan Hasbi Habibullah berkata, bagaimanapun operasi Pasar Tamu dan Pasar Limbang hanya dibuka mulai jam 8 pagi sehingga jam 1 petang dengan hanya membenarkan 20 pelanggan sekali masuk. Peniaga boleh datang pukul 7. Sebab nak bersedia-sedia mengatur meja dan sebagainya. Pukul 7 pagi. And then pukul 1 tak ada pembeli lagi dalam ni. Kena keluar semua dah. Okey? Dan kalau boleh hari ini kami bincang tengok dalam tiap-tiap satu masa dalam ini mesti hanya ada 20 orang pembeli sahaja. Ditemui selepas mengadakan tinjauan pematuhan peraturan Perintah Kawalan Pergerakan PKP di Limbang pada Ahad, beliau menjelaskan urusan mengenai bekalan barangan basah di bahagian berkenaan adalah urusan antara pembekal dan peniaga. Yang itu no problem, itu peniaga tahu apa dia nak buat. Dia yang nak berniaga. Dia pandailah cari. Dia bawa dari kebun dia kah, daripada dia punya stok kah, yang bawa dari Sabah, dia akan pandai menguruskan. Dia orang peniaga. They know what to do. You know, they know what to do. Dan apa-apa masalah di sempadan ke apa-apa, I tell you, they know what to do. InsyaAllah ianya akan sentiasa. We are talking kalau cerita sayur dan sebagainya dari Sabah lah. Tapi tadi kita tanya pun ni kan, they already dah ada buat rundingan. Dia ada bagus. They know what to do. The business people, they know what to do. Sementara itu, di Miri, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Miri telah dibekalkan bahan disinfeksi bagi keperluan penyakuman di bahagian berkenaan. Semasa ditemui selepas menyampaikan sumbangan bahan disinfeksi kepada Bomba Miri pada Ahad, Menteri Muda Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Sarawak Datuk Sebastian Ting berkata, peralatan disinfeksi penting bagi membolehkan Bomba bersiap sedia menghadapi sebarang kemungkinan yang berlaku di Miri dalam menghadapi penularan COVID-19. Bomba here in Miri is very short of these few things like the manual spray, the face mask, the hand glove, cleaning items like detergent, like the Dettol, and boots. So they are getting all this ready to be prepared just in case they are needed. And indeed they had done once already in Miri for the purpose of disinfection of the area. Dalam pada itu, Ketua Bomba Zon Miri Lau Poh Kiong berkata, sumbangan bahan penyakuman amat bermakna dalam menghadapi situasi penularan COVID-19. Dan beliau telah memberi kata-kata semangat dan juga sumbangan yang amat dihargai oleh anggota Bomba. Dan Datuk Sebastian juga memberi sumbangan yang untuk pasukan buat di sentinasi di kawasan Miri. Sekiranya Miri ada kawasan red zone atau kita panggil hotspot, so kita mempunyai kelengkapan yang amat cukup untuk membuat sanitasi.
Susulan pembukaan semula operasi Pasar Tamu Serian, Siburan dan Balai Ringin, pihak Majlis Daerah Serian MDS, Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Serian dan rela telah mengambil langkah-langkah pencegahan dan keselamatan kepada para pengguna yang datang ke Pasar Tamu berkenaan pada Isnin. Para petugas akan memastikan orang ramai yang berkunjung ke Pasar Tamu tersebut mematuhi Perintah Kawalan Pergerakan PKP, melakukan pemeriksaan badan terlebih dahulu dan merekodkan maklumat peribadi mereka. Orang ramai juga perlu memakai penutup hidung dan mulut, pencuci tangan sebelum dan selepas membeli dengan cecair pembasmi kuman dan mengamalkan penjarakan sosial. Selain itu, kemasukan pelanggan ke Pasar Tamu berkenaan juga dihadkan seramai 20 orang dan diberi masa kira-kira 15 minit untuk mereka membeli bekalan makanan. Manakala seorang penjual sayur Clarence Kenny Ripong menyambut baik langkah pembukaan semula Pasar Tamu meskipun operasi dihadkan hingga 6 jam sahaja, iaitu dibuka mulai jam 7 pagi sehingga 1 petang. Bagus juga kalau macam gini cara kita berjual keluar masuk macam biasalah 1-2 orang macam tu. Untuk kebaikan juga. Jadi itu orang pun agak kurang yang ke pasar lah, beli terus balik. Sementara itu, di Seri Aman, Pusat Penjajahan Pasar Tamu di bawah Majlis Daerah Seri Aman dibenarkan beroperasi bermula Isnin mulai jam 7 pagi sehingga 3 petang. Majlis Daerah Seri Aman dengan bantuan IPD Seri Aman dan rela turut bertugas bagi memastikan peniaga dan pembeli mematuhi Perintah Kawalan Pergerakan PKP sekaligus menerapkan penjarakan sosial semasa berada di tempat tersebut. Sebelum mengakhiri buletin UKAS, saksikan kerja penyemburan disinfeksi oleh pihak bomba dibantu oleh DBKU berlangsung di Medan Niaga 1 Kuching sebentar tadi. Sekian Buletin UKAS edisi petang bersama saya Nur Azira dan kru penerbitan. Jaga diri anda, keluarga anda dan sentiasa berwaspada. Dapatkan berita terkini Sarawak setiap hari dengan melayari ukas.sarawak.gov.my di Facebook, Instagram dan Twitter serta subscribe dan like saluran YouTube Buletin UKAS. Salam UKAS.